Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan terangkan mengenai topik pecahan, iaitu bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti pecahan yang boleh dikecilkan atau tidak, atau dengan kata lain pecahan yang termudah. Apabila kita menyelesaikan soalan pecahan, jawapan yang terakhir mestilah dalam keadaan yang termudah. Kita akan kehilangan markah sekiranya jawapan kita masih boleh dikecilkan. Ini contoh pecahan. Bagaimana kita nak tentukan pecahan ini boleh dikecilkan ataupun tidak. Jadi kita akan belajar pada hari ini. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel Cikgu Tube sekarang. Dan jangan lupa tekan butang loceng supaya anda mendapat info sekiranya saya upload video-video yang terbaru. Jom kita belajar. Tajuk kita pada hari ini ialah pecahan. Bagaimana caranya kita nak kenal pasti, nak tentukan pecahannya itu boleh dikecilkan ataupun tidak. Dengan kata lain, pecahan yang terendah ataupun termudah. Ini contoh soalan 1/4 tambah 3/8. Jadi kita kena selesaikan macam biasa, samakan penyebut. Dia akan jadi 2/8 tambah 3/8. Jawapannya adalah 5/8. Adakah 5/8 ini boleh dikecilkan atau tidak? Kita kena pastikan dulu sebelum meninggalkan jawapan yang terakhir. Sekiranya masih boleh dikecilkan, maka kita akan kehilangan markah untuk kertas 2. Bagaimana pula dengan pecahan-pecahan yang saya tunjukkan di sini? Yang mana boleh kecil, yang mana tak boleh kecil? Jadi inilah yang akan kita pelajari sebentar nanti. Saya akan tunjukkan pecahan yang boleh kecil dan juga pecahan yang tidak boleh dikecilkan. Kita akan cuba mengenal pasti pecahan tersebut. Jadi sediakan kertas ataupun nota, buku nota untuk kita salin nota yang akan saya bagikan nanti. Jadi selamat belajar. Perlu diingatkan, dalam matematik kertas 2, sekiranya soalan itu 2 markah dan jika kita tinggalkan jawapan dalam keadaan yang masih boleh dikecilkan atau masih boleh diberikan jawapan dalam pecahan yang termudah, maka kita akan kehilangan 1 markah. Kita hanya mendapat 1 markah saja pada kaedah dan sifat kosong pada jawapan. Pertama sekali, pecahan yang boleh dikecilkan ialah pecahan yang pengangka dan penyebutnya nombor genap, iaitu pengangka nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan penyebut juga nombor-nombor genap seperti yang saya sebutkan tadi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Jika pengangka dan penyebutnya nombor genap, maka ianya boleh dikecilkan. Paling kurang kita menggunakan sifir 2. Seterusnya yang kedua, pengangka dan penyebutnya berakhir dengan sifar dan 5. Contoh 5/10, 5/15, sifar 10/15 dan 20/30. Semua nombor ini berakhir dengan sifar dan 5. Sifar-sifar, 5 sifar, 5/5, sifar 5 dan seterusnya lah. Jadi nombor-nombor ini kita boleh kecilkannya menggunakan sifir 5. Jadi apabila pengangkanya 5 dan penyebutnya nombor selain daripada 5 dan sifar, berakhir dengan 5 dan sifar, contohnya 5/7, 5/9, 5/17, 5/19, semuanya tidak boleh dikecilkan. Seterusnya, pecahan yang boleh dikecilkan ialah pecahan yang penyebut dan pengangkanya merupakan nombor dalam sifir 3 atau gandaan sifir 3. Contoh sifir 3 yang seperti yang ditunjukkan.
Jadi mana-mana nombor yang berada dalam sifir 3 sama ada 3/6, 3/9, 6/12, 9/15, semuanya kita boleh kecilkan menggunakan sekurang-kurangnya sifir 3. Ada juga yang boleh menggunakan sifir yang lain, contohnya 6/12. 6/12 ini ada dalam sifir 3, tapi kita boleh kecilkannya menggunakan sifir 6, iaitu menjadi 1/2. Kita juga boleh gunakan sifir 3, sebab tu saya kata sekurang-kurangnya sifir 3. Dan seterusnya, pecahan yang boleh dikecilkan ialah pecahan yang penyebut dan pengangkanya merupakan nombor dalam sifir 7. Gandaan 7, 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. 7/14, 14/21, 28/29, 21/63 dan 42/56 dan seterusnya. Ada banyak lagi nombor-nombornya. Semuanya kita boleh kecilkan menggunakan sekurang-kurangnya sifir 7. Cuba anda buat latihan menggunakan nombor-nombor di atas dan kecilkan dia menggunakan sifir 7. Contoh 7/14. Gunakan sifir 7 untuk kecilkan dia. 14/21 pun gunakan sifir 7 untuk kecilkan dia. Seterusnya kita pergi pula pada pecahan yang tidak boleh dikecilkan. Apakah pecahan yang tidak boleh dikecilkan? Bila kita jumpa saja nombor-nombor yang seperti yang akan saya tunjukkan sebentar nanti, kita akan tahu itu adalah pecahan yang tidak boleh dikecilkan. Pertama sekali ialah pecahan yang pengangkanya nombor 1. Tak kiralah penyebutnya nombor apa sekalipun, yang penting yang bahagian atas itu nombor 1, maka pecahan ini tidak boleh dikecilkan. Jadi apabila kita mengira jawapan terakhir kita 1 di atas, pengangkanya 1, maka tinggalkan jawapan macam tu saja. Seterusnya, pecahan yang pengangkanya kurang 1 daripada penyebut. Yang atas itu kurang 1 daripada yang bawah. Contoh, 2/3. 2 itu kurang 1 daripada 3. 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 4/5. Itu adalah contoh pecahan yang pengangkanya kurang 1 dari penyebut. Itu juga tidak boleh dikecilkan. Makanya apabila kita dapat jawapan macam ni, kurang 1 daripada penyebut, tinggalkan saja jawapan seperti itu, kerana itu adalah yang jawapan yang terakhir. Seterusnya, pecahan yang tidak boleh dikecilkan ialah pecahan yang penyebutnya nombor perdana. Yang bawah itu nombor perdana. Jadi dalam tahun 6 awal-awal lagi kita dah belajar nombor perdana, iaitu bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya lah. Jadi mana-mana penyebutnya nombor perdana, 7/19, 5/11, 3/7, 2/29, 2/31, 11/31. Di bawah nombor perdana, di atas nombor apa pun, ianya tidak boleh dikecilkan, dengan syarat bawahnya mesti nombor perdana. Kalau atas 10 nombor genap, bawah 23 pun tak boleh dikecilkan. Atas 8, pengangka 8, penyebut 29 pun tak boleh dikecilkan. Pengangka 12, penyebut 19 pun tak boleh dikecilkan. Kenapa? Sebabnya penyebutnya ialah nombor perdana. Jadi kita kena hafal lah nombor perdana ni. Ada 25 nombor sampai 100. Itulah nombor perdana. Jadi sebagai kesimpulan kita pada hari ini, apabila kita mengira soalan pecahan, pastikan jawapan yang terakhir itu mestilah ditulis dalam bentuk yang termudah atau pecahan yang paling kecil.
Jadi saya telah tunjukkan cara untuk kita kenal pasti sama ada pecahan itu boleh dikecilkan ataupun tidak. Jadi kepada yang belum subscribe channel ini, bolehlah subscribe sekarang dan semoganya ianya bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.